Sebelum diturunkan segala arwah, Allah Ta'ala beri satu pesanan untuk kita ingat selamanya. Apa dia? Fadhkuruni adhkurkum. Itu dia. Ingatlah aku, nescaya aku akan ingat kamu, aku akan ingat kalian. Allah pesan awal dah kat kita. Kita ingat Allah, Allah Ta'ala akan ingat kita. Dan bila Allah Ta'ala mengingat kita, Dia hanya memberi keselamatan, kebahagiaan, ya, dunia dan akhirat. Tapi sayangnya kita kurang ingat Allah Ta'ala. Untuk usahakan dalam ihwal yang lain, dalam solat pun kita menerawang jauh pergi berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وأصلي وأسلم رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. الحمد لله ثم الحمد لله. Pertamanya mari kita merafakkan setinggi syukur kehadirat Allah Jalla wa A'la di atas limpah kurnia, izin dan inayahnya dapat kita menunaikan salat fardu maghrib berjamaah sebentar tadi. Dan alhamdulillah kita dipertemukan semula bagi meneruskan pengajian kita, khususnya untuk kitab yang cukup barakah ini, yakni Kemuliaan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang berkati majlis kita ini, kita mulakan dengan membaca Ummul Kitab. Nahnu nabda' naqra'u bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Kita masuk kepada hadis yang kelima, yakni sesungguhnya saya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan penutup bagi sekalian nabi. Anil Irbad ibn Sariyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala inni 'abdullah wa khatimun nabiyyin wa inna Adama lamunjadilun fi tinatih wa sa'ukhbirukum an dhalik ana da'watu Abi Ibrahim wa bisharatu Isa wa ru'ya ummi allati ra'at wa kadhalika ummahatun anbiya'i yarayna. Wa inna umma Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ra'at hina wada'athu nuran adaa'at lahu qusuru Syam hatta ra'atha. Daripada Al-Irbad bin Sariyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya saya adalah hamba Allah, penutup bagi sekalian nabi, dan sesungguhnya Sayyiduna Adam masih berupa tanah liat ketika itu. Saya akan mengkhabarkan kepada kalian tentang itu
saya adalah doa ayahandaku iaitu Ibrahim, berita gembira yang dibawakan oleh Isa, dan mimpi ibuku serta ibu-ibu kepada sekalian nabi yang lain. Sesungguhnya ketika melahirkan, ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat cahaya yang menerangi istana-istana Syam sehingga berupaya melihatnya. Hadis riwayat Ahmad, Al-Bazzar, At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Ibnu Hibban dan Al-Hakim menyatakan bahawa hadis ini sahih serta diperakui kesahihannya oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis ini menguatkan perbincangan kita sebelum ni, yakni hadis yang keempat yang lalu, berkaitan dengan haqiqatul Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam, yakni hakikat baginda sallallahu alaihi wasallam dan rohnya yang mulia. Disifatkan hakikat dan roh baginda sallallahu alaihi wasallam dengan kenabian ketika Nabi Allah Adam alaihi salatu wasallam ditempa dengan tanah. Dalam sebuah riwayat, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya saya di sisi Allah merupakan penutup sekalian nabi, ila akhir hadis. Makna di sisi dalam konteks hadis ini adalah dekatnya hubungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara maknawi dengan hadrat ketuhanan, iaitu sesungguhnya saya berada di hamparan yang hampir dengan Tuhanku dan ditetapkan bagiku sebagai penutup sekalian nabi ketika Adam masih ditempa dengan tanah, iaitu ketika Nabi Allah Adam AS sedang ditempa dengan tanah yang masih belum mempunyai jasad dan wajah serta belum ditiupkan roh kepadanya. Ini membuktikan keagungan darjat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ketinggian kedudukan baginda sallallahu alaihi wasallam yang tidak lagi memerlukan kepada penerangan kerana telah jelas kedudukan baginda sallallahu alaihi wasallam yang sangat agung. Terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Amr ibn Al-As. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah kataba maqadir al-khalq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah wa kana 'arshuhu 'ala al-ma'." Sesungguhnya Allah telah menetapkan takdir makhluknya 50,000 tahun sebelum dia, yakni Allah, menciptakan langit dan bumi. Dan ketika itu Arash berada di atas air. Secara ringkasnya apa yang terdapat dalam Al-Quran, bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan penutup bagi sekalian nabi. Perkara ini merupakan ketetapan yang telah tertulis, iaitu Allahu Jalla wa A'la menulis nama baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia dan menyifatkan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup sekalian nabi ketika dia, yakni Allah, menetapkan takdir bagi sesuatu dalam kitabnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini seharusnya jelas memberikan kita kefahaman, memberikan kita suatu kejelasan tentang maqam, kedudukan dan keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui apa yang disebut dengan kalimah haqiqatul Muhammadiyah, yakni sebelum segala makhluk lain Allah Ta'ala ciptakan, telah pun terlebih awal, malah sebelum Sayyidina Adam alaihissalam sempurna dijadikan, Allahu Jalla wa'ala telah pun meletakkan martabat dan kedudukan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih utama dan mulia. Malah Nabi kita telah pun Allah Ta'ala angkat darjatnya sebagai Sayyidul Awwalin, yakni Nabi yang pertama diangkat kedudukannya menjadi seorang Nabi. Sebelum Nabi Allah Adam sempurna diciptakan, Nabi kita telah pun Allah Ta'ala angkat darjat menjadi seorang Nabi. Nah, ini satu keutamaan dan keagungan. Dan
Sebelum Allah Ta'ala menetapkan takdir pada setiap sesuatu, Allah Ta'ala telah pun menulis nama baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia di sisi keagungan dan kebesarannya. Justru itu, bila memahami perkara ini, maka kita ulang dan ulang diperingatkan oleh para ulama muqarrabun tentang mengapakah wajib sebenarnya ke atas kita dari sudut hakikat ini untuk memperbanyakkan selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita dengar hadis sebegini, penjelasan dan syarah sebegini, seharusnya selepas ini tidak ada lagi dah yang kita sibukkan dalam hidup kita melainkan dua perkara paling utama, yakni Allah dan Rasulnya. Tidak ada perkara lain. Ya, masa yang Allah Ta'ala beri pada kita 24 jam. Berapa banyak pembahagian pada masa tu kita allocate masa kita. Malangnya kebanyakan kita daripada 24 jam, 15 jam, 18 jam kita dah buat apa? Kalut dengan urusan dunia. Sibuk sungguh kita dengan urusan dunia. Padahal kita lupa hakikatnya, wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Allah Ta'ala telah bersabda, Allah Ta'ala telah berfirman, tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah padaku. Maknanya tujuan utama kita dijadikan untuk beribadah pada Allah Ta'ala, bukan untuk buat kalut benda lain tak tentu arah. Urusan dunia itu benda secondary sebenarnya, ataupun dalam bahasa Inggeris yang lebih tepat disebut peripheral. Tu dia. Kenal perkataan baru kan tuan? Perkataan apa dia pula tu, menatang apa tu ustaz? Peripheral maknanya benda tu tidak penting, dia di samping saja. Yang utama yang patut ditumpukan, benda yang usuli, yang utama, pokok adalah soal ibadah kita kepada Allah dan Rasul. Dan konsep ibadah itu luas, bukan hanya khususiyah. Segala bentuk pengibadatan yang telah pun sekian lama kita difahamkan oleh para asatizah, maka tumpu yang itu sebagai kerja utama kita. Bukannya kerja utama kita duk cari apa dia? Urusan dunia sebab ujung bulan dapat gaji. Ini kebanyakan masalah kita. Bila tanya apa kerja hakiki? Kerja saya kalau engineer lah. Maka itulah kata kerja hakiki. Dia lupa kerja hakiki kita ibadah. Ibadah. Allah Ta'ala tak hantar kita main dunia ni suruh jadi lawyer, engineer tu je tak. Kalau hantar ke dunia, pertama tugas kita apa? Untuk kembali ma'rifah, mengingatkan semula apa yang telah Allah Ta'ala pesan ketika kita berada di mana? Di alam lahut. Kita semua masih berada dalam kedudukan arwah, roh-roh. Ketika itu, pakaian yang Allah Ta'ala mula bagi kita, kiswahnya adalah ruhul asli. Dan ketika keadaan itu, Allah Ta'ala telah bertanya, alastu birabbikum? Kita jawab apa, tuan-tuan? Kita dah jawab ke belum? Dah jawab dah. Apa kita jawab? Malah yang lebih dulu menjawab berbanding semua roh adalah roh mulianya Nabi Muhammad SAW. Kemudian diikuti semua lain. Apa jawapan kita masa tu? Qalu bala syahidna. Kita mengatakan bahkan ya Allah ya Rabb, Engkau adalah Tuhan kami. Dan bila kita jawab lagu tu, sebelum Allah Ta'ala menurunkan roh para arwah itu turun ke satu lagi tingkatan di bawah, yakni alam apa? Lepas lahut apa? Jabarut. Tuan-tuan baru dengar ke ataupun sebelum ni duk ada di alam carut marut? Itu je kenal. Itu yang mudah mulut keluarkan sumpah seranah orang aja. Sikit-sikit marah sumpah, sikit marah maki orang. Pemboi. Yang kaki maki itu dia tu mulia setara mana ni kerja duk maki orang ni? Orang yang tahu hakikat ini, asal muasal Allah jadikan kita, dia takkan buat mulut-mulut lagu tu, dia akan jaga betul kalimah setiap apa yang keluar ni, kerana semuanya akan dipertanggungjawabkan. Ya. Daripada alam lahut turun ke jabarut. Di alam jabarut itu dipakaikan kiswah kepada roh kita, yakni pakaian kiswah ni apa dia? Roh sultani. Sebelum diturunkan ke yang tu, Allah dah pesan dulu pada semua roh yang ada. Ni duk dalam kitab mana pengajian ni? Sirrul Asrar. Kitab tinggi tu. Tapi tak tinggi tak mana boleh mengaji. Pasal dah banyak pengajian dia buat. Siapa tulis kitab tu tuan-tuan, Sirrul Asrar? Siapa tulis? Ada tak seorang boleh jawab? Siapakah penulis kitab Sirrul Asrar? Tanya nama kitab. Dia duk parti dia tadi kan. Adakah yang nampaknya yang hadir malam ni semua bukannya muda dah? Kan? Sebut tua lagi marah kat saya. Kan?
Kitab ni Tasawwur bukan kitab baru, betul tak tuan? Sirrul Asrar selalu kita dengar Tasawwur. Alam Melayu, sekian lama ratih tahun dah Tasawwur, bukan baru. Tok Nek, Tok Wan kita mengaji habis dah dulu Sirrul Asrar ni. Sebab itu depa kemas soal menjaga iman. Mai penjajah lagu mana bertukar bersilih ganti 6 penjajah kuasa besar, tetapi Islam dan iman tidak pernah sekali walau sesaat pun tercabut daripada Bani Jawi ni. Hebatnya tok nenek kita dulu menjaga iman dan Islam. Mari ikut mana pun tak lari, bawa senjata lagu mana pun tak lari. Iman tetap, orang Melayu tetap beragama Islam, kita warisi sampai sekarang. Mengapa sehebat itu tok nenek kita dulu? Kerana mereka ditarbiyah, dididik dengan kefahaman Islam yang cukup lengkap. Islam, iman, ihsan, bab syariatnya, bab tauhidnya, bab tasawufnya lengkap. Kenai sungguh-sungguh, kenai. Kita lah ni bila tanya tentang sifat 20, cuba terang Ustaz. Nombor 1, wujud, terang Ustaz. Ustaz nak cari kitab balik. Kalau jumpa kitab, kalau tak jumpa kitab tu tinggal kan. Ada pula kata apa? Oh Ustaz, pengajian sifat 20 ni memeningkan kepala. Lah, pening apa? Hang yang pening, orang lain tak pening buat. Boleh faham dengan elok, molek je. Pengajian itu memberikan kekuatan ketauhidan yang jelas. Tuan-tuan, sebelum turun ni, balik Ustaz tadi ni, sebelum diturunkan ke alam Jabarut ni, ketika itu Allah Ta'ala telah berpesan meninggalkan satu pesanan pada semua roh yang ada. Apa pesanan tu? Siapa tahu dapat hadiah malam ni. Apa pesanan Allah Ta'ala bagi masa tu pada semua roh yang ada? Ini disebut dalam Sirrul Asrar. Siapa benda Sirrul Asrar? Sultan Aulia, yakni Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala, qaddasallahu sirrah. Siapa dia Syekh Abdul Qadir Jailani, tuan-tuan? Siapa? Tuan-tuan tahu tak siapakah beliau? Kenapa disebut qaddasallahu sirrah? Mengapa dia beri gelaran tu? Gelaran lain pada beliau apa dia? Sultanul Awliya. Tidak ada mana-mana ulama yang mempertikai, mempersoal maqam kewalian beliau. Yang ni luar biasa Syekh Abdul Qadir Jalani ni. Setengah ulama lain ada juga, fuqaha lain, ulama lain mungkin berbeza pandangan, tapi tentang Syekh Abdul Qadir Jalani semuanya bersepakat menyetujui maqam, kedudukan Syekh Abdul Qadir Jalani sebagai wali kutub zaman di zamannya, ya, ada diberikan gelar dan pangkat Sultanul Awliya. Beliau menulis Sirrul Asrar, rahsia di dalam rahsia, Sir Al-Asrar. Dan rahmati Allah. Tapi pas saya duduk tunggu lebih kurang 2 minit tak ada pun lagi yang jawab, terpaksalah saya tanya, saya lah jawab pada muka saya. Dan rahmati Allah. Sebelum diturunkan segala arwah, Allah Ta'ala bagi satu pesanan untuk kita ingat selamanya. Apa dia? Fadhkuruni adhkurkum. Itu dia. Ingatlah aku, nescaya aku akan ingat kamu, aku akan ingat kalian. Allah pesan awal dah kat kita. Kita ingat Allah, Allah Ta'ala akan ingat kita. Dan bila Allah Ta'ala mengingat kita, Dia hanya memberi keselamatan, kebahagiaan, ya, dunia dan akhirat. Tapi sayangnya kita kurang ingat Allah Ta'ala. Untuk usahkan dalam ihwal yang lain, dalam solat pun kita menerawang jauh pergi berjalan. Masa mula lagi dah takbiratul ihram, start imam baca Fatihah aja kita menerawang lah. Itu baru rakaat pertama, tak habis lagi rakaat ketiga maghrib kan, kita menerawang dah pergi jenuh sampai Pulau Hawaii semua sampai. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kepala pergi apa? Lapak perut dah. Mana nak pergi cari nasi kandak? Tu dulu. Tak terfikir kita nak apa? Nak kalimah keluar mula-mula tu istighfar dulu. Pasal apa? Minta ampun kepada Allah. Kok salat tadi ni kita tidak benar-benar khusyuk meletakkan semua tumpuan ruhi wa jasadi kepada Allah Jalla wa Ala. Sedangkan kita ucap semasa takbiratul ihram, apa dia? Allahu Akbar. Apakah benar kita mengakbarkan Allah, membesarkan Allah? Sekiranya dalam roh kita, dalam kalbu kita masih terdetik selain daripada Allah. Ini bagaimana hakikat kejujuran kita dengan Allah Ta'ala. Sebab itu bila muhasabah perkara ni, para ulama sufi teriak bahasa orang utara,
Orang KL sebut menangis. Berdera yang mata, menangis lepas apa? Kerap kali kita ni apa? Kerap kali kita ni munafik. Kenapa? Kita mengatakan Allahu Akbar, tapi mula salat hati menawang lah kot lain, tak tumpu kepada Allah. Sedangkan itu ibadat yang sangat agung seisi alam. Allahu Jalla wa A'la tidak mensyariatkan kefarduan salat ni di atas muka bumi, tidak. Ni duk ada bulan Rejab, tak apa nak apa banyak ada ni nak habis dah. Dan bulan Rejab ni apa satu peristiwa agung yang biasanya kita raikan tuan-tuan? Isra wal Mi'raj. Di masjid tuan-tuan dah buat dah belum? Tak kena, insya-Allah nak buat, nak tak lama lagi kan. Mengapa kita ulang peringatan Isra wal Mi'raj? Kerana itu peristiwa agung yang melalui peristiwa itu terbahagi dua umat ketika itu. Pertama, golongan yang makin kuat imannya, tasdiq di atas segala yang Allah Ta'ala beritakan, segala yang Allah Ta'ala tetapkan, segala yang Nabi Muhammad SAW sampaikan. Walaupun tidak logik dengan akal, seperti yang keluar daripada kalam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau sedang pulang daripada berdagang, on the way balik nak masuk sampai ke Mekah, sahabat yang telah mendengar berita daripada Nabi, yang Nabi telah beritakan tentang Isra wal Mi'raj tu, sahabat itu bertanya, "Ya Abu Bakar, bagaimanakah tentang perkara ini? Bagaimana pendapatmu?" Sayyidina Abu Bakar kata apa? Ini dalam bahasa kita, saya simplifykan. Saya kita sebut bahasa Arab, ada pening lalat benar kalimah tu. Kan nak sebut bahasa Jerman tak? Dan rahmati Allah, Sayyidina Abu Bakar kata, jika Muhammad yang berkata demikian, bukan sekadar itu, lebih daripada itu pun, maksud dia kalau tak logik lebih pada itu pun, Sayyidina Abu Bakar kata apa? Aku membenarkan segalanya. Aku membenarkan segalanya pada Allah dan Rasulnya, tanpa perlu sebarang argumentation, tanpa perlu sebarang hujah, tanpa perlu memberi apa-apa pun pembuktian. Itu sebab gelar Sayyidina Abu Bakar ini As-Siddiq, membenarkan. Dan gelaran Abu Bakar itu juga bermaksud sepantas kilat, laju. Laju apa? Laju dan paling cepat, paling pantas, paling dahulu membenarkan segala-gala yang datangnya daripada Allah dan Rasulnya. Ini makam tertinggi yang boleh seorang manusia biasa yang bukan Nabi dan Rasul sampai, adalah makamnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini bukan calang-calang. Sebab itu kita tanya pada diri kita, sejauh mana kita telah tasdiq, membenarkan akan segala hakikat iman dan Islam? Sejauh mana kita membenarkan kebesaran Allahu Jalla wa A'la? Sejauh mana telah kita membenarkan kerasulan, keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang berada dalam intipati doa selepas azan, yang kita sambut dengan segera lepas azan, segera kita sambut dengan selawat dulu atas Nabi, kemudian kita doa di dalam tu berkenaan apa? Al-wasilah, yang kita minta pada Allah agar Allah Ta'ala kotakan janjinya untuk memberikan al-wasilah itu kepada siapa? Tidak lain dan tidak bukan yang selayaknya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Rahmati Allah. Sampai masuk waktu dah, no? Berapa minit lagi? Ada lagi sikit? Ada sikit lagi. Ada sikit lagi. Sekejap lagi kita bagi laluan azan, lepas tu saya sambung sikit untuk landing kapal terbang. 2 minit lagi, no? Baik, khair. Tabarakallah. Ni baru muqaddimah, tuan-tuan. Baru muqaddimah. Tak dan masuk intipati lagi. Syarah hadis ni pun baru 5%. Itu dia kebesaran Nabi kita. Bukan calang-calang. Bukan calang-calang. Sehingga Allah memperjalankannya. Kefarduan salat diberikan di mana? Al-Hadratul Qudsiyah. Di mana tu? Al-Mustawa. Di mana tu? Melepasi Sidratul Muntaha. Di suatu tempat yang Allah Ta'ala tidak membenarkan sekalian makhluk lain untuk sampai ke situ. Termasuklah penghulunya segala malaikat, Sayyidina Jibril alaihi salatu wassalam. Allah tak izin walaupun Sayyidina Jibril untuk sampai ke situ. Jadi kita patut sangat bersyukur kerana Allah memilih kita ni dalam banyak-banyak makhluk, banyak-banyak manusia. Allah pilih kita untuk diberi izin hidup di alam malak ini. Allah pilih kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang mana dalam hadis ini nanti, kalau sempat nak syarah sampai habis, tuan-tuan akan mengetahui betapa masuk hadis yang ke-6 nanti. Sayyidina Musa AS meminta kepada Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Baik, kita bagi muazzin nongkan azan dulu, kita sambung. Allahu Akbar. Khair, tabarakallah. Kita sambung sikit. Jadi kita doa datang mana tadi sampai tahu mana? Alam Jabarut, ya. Rohnya apa? Sultani. Bila turun ke alam malakut, maka kiswahnya dipakai pada kita roh rohani. Kemudian turun ke alam malak. Alam malak ni apa? Ni alam kita hidup ni, alam syahadah. Dan alam malak ini dipakaikanlah kita dengan roh apa? Jasmani. Itu dia. Jadi bila dok turun, kita makin lupa apa dia yang telah kita janjikan kepada Allah Ta'ala. Apakah dia yang telah Allah Ta'ala pesan kepada kita, fadhkuruni azkurkum, ingatlah aku, mesti aku akan ingat kalian. Tapi kita sibuk dengan mengingat yang lain. Bila sampai jadi masalah, sampai teruk, barulah ingat Allah Ta'ala. Bila senang dalam kemewahan, dalam kebahagiaan, tak ingat dah, lupa. Sebab itu bila orang sakit, kan, kita diminta ziarah. Dan para ulama pesan, kadang-kadang kita pun terkejut. Pasal apa ustaz duk kata bila pergi ziarah orang sakit, minta orang sakit tu doa kat kita. Rupanya doa orang sakit tu makbul. Kita pi biasanya kita doa kat yang sakit kan. Lupa kita nak balik tu, minta dia tolong doa sama pada kami. Lagu tu. Pasal apa? Biasanya lazimnya orang yang sakit ni, makin teruk sakit dia, apa yang jadi pada dia? Dia mula Allah. Baru sebut. Pasal apa? Dah mula rasa sakit. Dah mula rasa tak upaya nak buat apa-apa dah. Mula rasa terhad segala pergerakan. Baru teringat nak kembali. Tapi bila senang, bila gagah perkasa, lupa habis semua. Duduk dalam masjid pun masih duduk kalut dengan dunia. Pasal apa? Handphone tak orang terhenti. Duduk dalam masjid tu. Padahal masuk masjid patut tinggal lah handphone nak kereta tu. Bolah laci tu lock habis. Apa masalahnya? Dah bawa juga. Tak cukup dengan tu lagi. Tengah Tok Guru duduk syarah ni, ustaz tengah mengajar, pun dia duduk buka handphone. Allahu Allah. Tu lagu mana nak dapat ma'rifah? Tak dapat ma'rifah. Dapat apa dia? Sampah lah. Tak dapat ma'rifah sebab adab tidak dijaga. Sedangkan masuk masjid, masuk surau, itu rumah Allah. Apakah ada tempat yang lebih mulia dari itu? Di tempat-tempat kita duduk ni, masjid lah tempat dia. Maka bila ke masjid dan surau, persiapkanlah diri kita ni, ruhi wa jasadi, untuk apa? Mengingat Allah dan menumpun segala ehwal kepada Allah dan Rasul. Tapi di masjid pun kita masih kalut nak mengatur urusan dunia kita. Tak habis-habis. Jadi macam manakah nak dapat salat kita tu dikurniakan mi'rajul ruh, mi'rajul qalbu. Sedangkan itulah hakikatnya ibadat kita bila kita salat. Mi'rajnya kita hamba ni ketika salat. Gamak-gamak boleh dapat tak? Boleh tak dapat agak-agak? Mintalah doa, ya Allah, izinkan aku hamba-Mu yang hina ni ya Rab, untuk Engkau kurniakan mi'rajul qalb, mi'rajul ruh ketika salat. Minta, kita tak minta. Macam juga masuk syurga. Kita duk ingat ibadat kita kemai, kita tak minta pun, ya Allah ya Rab, izinkan aku dan seluruh isi keluarga aku ya Allah, dan kedua-dua orang tua aku ya Allah, untuk masuk ke syurga-Mu, Jannatul Firdaus Al-A'la, tanpa hisab, tanpa azab, dan bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Berapa kerapkah kita doa lagu tu dalam sehari? Ulama kata, kalau kita tidak diberi taufik dan hidayah untuk berdoa demikian, itu tandanya apa? Peluang nak masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab ni tipis, slim. Tapi kalau Allah Ta'ala beri taufik dan hidayah pada kita, tiap waktu kita takkan tinggal dalam berdoa je, pasti teringat doa juga minta yang tu. InsyaAllah itu isyarat bahawa adalah peluang kita sikit tu. Sebab itu pentingnya menjaga kalbu kita. Sebab itu pentingnya 24 jam hati ni
Zikir khafi kena berjalan. Zikir yang dalam kalbu kita ni, orang pun tak dengar, siapa pun tak tahu. Kita dengan Allah Ta'ala dia, apa dia? Allah, Allah, Allah. Tapi ada pula puak-puak tentu kata zikir Allah, Allah ni tak ada manfaat. La ilaha illallah. Dia kata zikir Allah, Allah tak ada faedah. Astaghfirullahalazim. Kesian. Apa nak beritahu mereka ni? Antum miskin. Puak-puak yang kata lagu tu miskin mereka. Miskin dengan apa? Miskin dengan ma'rifah. Ada kepasal kata zikir Allah, Allah tak ada manfaat. Astaghfirullah. Tak boleh. Selagi saya syarah yang tu, tuan-tuan jumpa subuh pagi esok. Kalimah itu, lafzul jalalah itu, Masya Allah, segala-galanya berada di situ. Nama Allah. Tu dah ada depan pun ada. Asma'ul Husna. Tu ada. Kan? Bila nama Allah ini, tentulah banyak faedah, banyak manfaat. Lagu mana nak tahu? Mengajilah dengan para muallim, ulama muqarrabun. Carilah mursyid arif billah untuk dipimpin roh kita, dididik, ditarbiyah agar semakin meningkat umur kita, semakin ibadat kita menjadi ibadatnya golongan khawasil khawas, bukan lagi awam manjang-manjang. Kalau doa awam daripada kecil sampai besar, lagu mana kita nak mendapat kematian nantinya husnul khatimah yang ditemani oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sebut yang tu ada pula puak kata, apa ni? Mana ada nak mati Nabi boleh teman? Lagi sekali nak jawab kat orang kata lagu tu, antum miskin. Pergi mengajilah. Pergi mengaji. Kan? Tak boleh, saya jadi cengeng bila masuk dengar puak-puak tu punya kisah ehwal perangai kan. Macam-macam. Kait dengan Nabi ya, depa ni macam something wrong aja. Ada ya tak berkenan. Bid'ah sana, bid'ah sini. Tapi di sini tak ada kot no. Ustaz tak ada no. Alhamdulillah sini jamaah masya-Allah. Kan masya-Allah. Tu belum lagi saya ulang tanya soalan nak tanya kuliah lepas tu ada 2 soalan. Tuan-tuan dah jumpa belum jawapan? Ingat tak apa saya tanya? Tu dia. Tu dia. Masya-Allah tabarakallah. Jadi ingat apa yang Allah Taala pesan pada kita, fadhkuruni azkurkum. Maka tugas kita berzikir dalam Quran sebut zikran katsira. Zikir ni dia mesti banyak, jangan sikit-sikit. Banyak. Jadi kalau selawat, tara-tara umur macam kita ni dah banyak angka dah ni. Janganlah lagi selawat sehari tu cakap 100 kali saja. Hak tu masa kita umur belah tahun dulu. Lah ni patutnya tiap-tiap hari sebelum tidur, sebelum tutup mata, paling kurang, paling lekeh 1000 kali. Boleh tak tuan? Kau berat, panjang. Ustaz, I'm sorry, I don't have time for that. Ampun. Tak boleh 1000 tak apa. Pederah pi 5000 sehari. 5000 berat, tak apa. Pederah pi 10,000 sehari. 10,000 tak boleh, 20,000 sehari. Buat lagu tu. Boleh 20,000 sehari, insya-Allah. Tuan-tuan lihat ehwal kehidupan tuan-tuan. Pasti berbeza. Pasti berbeza. Tapi selawatlah dengan ikhlas. Jangan pula kita berselawat sambil diiringi dengan dak dunia. Walaupun tak salah, ada ulama juga yang menyatakan demikian boleh. Tapi janganlah maqam ni sampai umur dah banyak pun duk selawat kerana tujuan nak bagi rezeki murah. Lah, lekehlah maqam kita lagu tu. Biar ikhlas. Selawat kerana mencintai Nabi Muhammad SAW. Lepas itu apa Allah Ta'ala bagi, terserah pada Allah Ta'ala. InsyaAllah Allah Ta'ala bagi lebih daripada apa yang kita minta pun. Apabila kita telah mengasihi kekasihnya Allah Ta'ala dengan memberikan haknya yang sewajarnya, haknya yang sepatutnya kita berikan. Tuan-tuan, kalaulah kita nak sebut mana satu individu manusia yang kita berhutang dengan cukup banyak kepadanya, siapakah individu itu? Tidak lain dan tidak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasihnya pada kita tidak pernah bersempadan. Biarpun kita tak sempat nak hidup bersama dengan baginda, tak sempat tengok wajah mulianya baginda, tapi baginda tidak pernah lekang walau sesaat pun mengingati kita umatnya setiap masa, setiap detik. Ya? Malah nanti di akhirat pun Nabi sentiasa mengutamakan kita. Ketika di mahsyar, semua para Nabi dan Rasul, tidak ada seorang pun yang berani untuk memberi syafaat. Ketika itu Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala berikan kepadanya untuk memberikan syafaatnya kepada sesiapa juga yang Nabi kita nak beri. Demikian kasih Allah. Sedangkan di saat itu, Arash yang ketika sebelum mahsyar, masalah ni ditampung, dipegang oleh 4 malaikat. Arash ni makhluk Allah yang paling sangat besar.
yang paling besar. Oleh itu arasy ini dipegang oleh malaikat yang juga yang paling besar saiznya. Tetapi ketika mahsyar, arasy ditampung, setengah ulama kata oleh 7, setengah mengatakan 8, maknanya berganda, kerana arasy menjadi makin berat ketika mahsyar. Apa sebab? Kerana kemurkaan Allah Jalla wa'ala ketika itu tidak pernah berlaku sedemikian keras kemarahan Allah Ta'ala, kemurkaan Allah sebelum dan selepasnya. Allah Ta'ala tidak seperti itu sekali kemarahannya. Sebab itu tidak ada satu makhluk yang berani menghadap Allah Ta'ala untuk minta dimulakan hisab ketika semua makhluk duk tunggu di mahsyar. Tetapi di saat itu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang boleh berani menghadap Allah. Kenapa? Sebab maqamnya Habiballah, kekasih. Kekasih saja boleh menghadap kekasih, orang lain tak boleh. Kekasih ni apa peraturan semua akan di-nullified. Oh, putih lagi keluar. Tuan-tuan faham tak maksud nullified? Nullified ni maksud dia dimansuhkan. Kalau ada peraturan apapun semua dimansuh. Pasal apa? Pasal yang main ni kekasih, Habib. Tu dia. Sebab itu gelaran Habib Allah bukan gelaran sebarangan. Bila kita sebut kalimah itu, sebutlah dengan keinsafan, dengan hadirnya ma'rifah ruh kita terhadap keutamaan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sama sekali dalam hidup kita kita dah buat perangai mempermain-mainkan, menjadikan lawak jenaka apa jua perkara yang berkenaan Allah dan Rasulnya. Jaga-jaga tu. Kadang-kadang kita dah buat lawak sambil kita duk makan sarapan pagi, perkena teh, roti canai, kita duk berlawan lawak benda berkenaan agama ni. Jangan sama sekali. Adab ni kena jaga betul-betul. Tuan-tuan, izinkan saya perhabis sikit lagi, tapi tak ada perhabis hadis kelima ni. Perhabis muka surat ni je. Ketetapan yang ditentukan oleh Allah Jalla wa'ala ini merupakan ketetapan yang azali. Tu dia. Iaitu segala ketetapan ini semuanya telah maklum dalam ilmu Allah Jalla wa'ala. Dia maha mengetahui setiap sesuatu yang wujud maupun tidak dalam ilmunya yang qadim. Tu dia. Di situ telah kita jelas mengetahui maqam dan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan rahmati Allah, mari kita berusaha semasa kita diizinkan Allah hidup di atas muka bumi ini, agungkan Allah dengan seagung-agungnya, besarkan Allah dengan sebesar-besarnya, dan muliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan semulia-mulianya. Moga dengan itu Allah Ta'ala mengizinkan nanti sebelum habis hayat kita atas muka bumi, kalau dapat sekali pun jadilah, apa dia tuan-tuan? Diizinkan pertemuan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh tuan-tuan? Apa cerita tuan-tuan? Siapa yang tuan-tuan paling nak jumpa? Artis? Billionaire? Lepas ni ubah. Kita minta dalam hidup Allah izinkan, walau sekali pun jadilah. Jumpa siapa? Jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada dalam mimpi, apatah lagi kalau Allah kurniakan secara jaga yaqadha. Masya Allah, tabarakallah. Ni ada pula ni pok-pok mai kata, mana boleh jumpa Nabi? Ada pula dah kata lagu tu. Mana boleh jumpa Nabi secara yaqadha? Ada pula duk kata lagu tu. Jawapan kita apa? Antum miskin. Miskin ilmu, miskin makrifah. Pergi mengaji lagi. Tu je nak habaq kat pok-pok tu. Ya, para ulama muqarrabun duk berjumpa selalu. Imam Malik rahimahullah ta'ala, gurunya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, tuan-tuan, tiap malam tidur jumpa Nabi. Tu nak kata apa? Nak kata apa? Imam Malik. Kerana apa? Kerana adab yang dijaga terhadap Nabi SAW luar biasa. Adabnya lagu mana? Sehingga Allah kurniakan demikian sekali. Setiap kali Imam Malik sampai ke Madinah, kalau Imam Malik naik kenderaan, akan turun daripada kenderaan dan buka seliparnya, buka kasut, takkan bagi kasut, kaki ayam saja pijak bumi Madinah. Muridnya bertanya, wahai Tuan Guru, kenapa ihwal Tuan Guru demikian? Sedangkan pemimpin raja-raja dan semua pembesar yang lain tak ada masalah pun berkenderaan di bumi Madinah dan memakai kasut dan selipar. Apa jawapan Imam Malik? Tidak layaklah sang Malik
untuk memijak bumi Madinatul Munawwarah yang ada di dalam perut buminya tubuh jasad mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berkenderaan dan berselipar. Jadi Imam Malik jaga adab begitu. Akhirnya Allah kurniakan kemuliaan padanya. Tiap malam bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian tuan-tuan. Boleh nak tuan-tuan nak? Lepas ni kita usaha jaga adab kita. Dan rahmat Allah. Jadi hadis kelima ni saya berhenti saat di muka surat 30, kita sambung kuliah akan datang. Hadis ni tak habis lagi. Jadi tuan-tuan peringat kat saya nak. Hadis kelima nanti kita sambung. Kita masuk hadis keenam akan lebih mendalam. Agak-agaknya dah ada ke jawapan pada soalan saya dalam kuliah lepas? Apa soalan saya tuan-tuan kalau ingat? Siapa lupa? Angkat tangan. Confirm semua lupa yang makna. Allahu Akbar. Satu saya tanya hak lepas. Apakah dia tarikh dalam kalender Islam, kalender lunar, kalender apa nama ni, qamari, tarikh kemerdekaan negara kita? Itu nombor satu. Nombor dua, saya tanya soalan, ketika Tok Kupaloh ketika itu diangkat menjadi Syekhul Islam di alam Melayu, siapakah dia yang diangkat menjadi Amirul Jihad untuk alam Melayu ketika itu? Ketika itu Khilafah Turki Osmaniyah masih lagi menguasai pemerintahan, khususnya di negara umat Islam. Dah dapat ke belum jawapan dia tuan-tuan? Ada ke tak? Tak lagi. Kita KIV ke kuliah akan datang? Soalan tu. Bawa tu. Tuan-tuan tak jumpa. Kalau mengaji ke pesara universiti, tak boleh dapat zero dah. Tapi KIV tu. Kan? KIV bawa pula ke depan, kita tunggu dengar. Pasal apa? Jawapan tu nanti dia ada berkait dengan misi yang patut kita sempurnakan. Bila kita faham makna kemerdekaan kita, usaha para ulama muqarrabun dulu pertahanan tanah bumi Jawi, tanah berdaulat ini, bagaimana diusahakan begitu hebat. Tok Kupaloh ini bukan individu biasa, wali Allah. Tersohor beliau. Yang Sultan Terengganu sendiri sebut kepada penjajah British, bila British nak masuk ke bumi Terengganu, Sultan Terengganu kata apa? Bumi Terengganu ni ada tuan dia. Sultan kata macam tu. Kita pun penialat, tuan mana lagi kan? Sultan kata begitu. Sultan Terengganu nak masuk bumi Terengganu, kena jumpa tuan dia. Siapa tuan dia? Tok Kupaloh. Masya Allah. Ketika itu. Jadi ada misinya yang dibawa oleh Amirul Jihad ketika itu, yang berkait juga dengan negeri Kedah. Apa dia tu? Cuba tuan-tuan cari. Kok tak jumpa juga, kuliah akan datang, barulah saya terangkan pada tuan-tuan. Kalau saya hidup lagi lah. Kalau dah tak ada dah, kita jumpa insya-Allah di syurga nanti. Bersama dengan Nabi Muhammad SAW, kita doakan. Moga kita semua masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Allahumma amin. Tak dengar pun amin, sengap semua. Tak apa, maqam depa tinggi. Saya tak berani masuk syurga dengan hisab, saya tak berani. Saya tak berani. Saya nak minta Allah masuk saya dalam syurga tanpa hisab, tanpa azab. Kalau masuk syurga tapi kena lalu hisab, habislah. Saya tak larat, tak terdaya. Hisab ni walau sesaat pun sangat berat. Jadi saya ni paling koman sepana. Sebab itu doa saya minta Allah Ta'ala masukkanlah aku, sekalian isi keluarga aku, seluruh sahabat-sahabat yang aku kenal semua ke dalam Jannatul Firdaus Al-A'la tanpa hisab, tanpa azab. Pasal apa? Saya ni orang jahil, faqir wal haqir illallah tuan-tuan. Amalan tak banyak, dosa banyak. Tak berani nak minta masuk surga melalui hisab, tak berani. Nak banding amalan pun, amalan saya paling kurang dalam semua orang ni. Jadi saya tak berani. Jadi minta masuk syurga tanpa hisab, minta laluan VIP. Dengan rahmat Allah Ta'ala, masuk lagu tu lega. Kalau nak kena hisab, payah kita dengan ayam atau royuk. Kan? Dengan rahmati Allah. Semoga Allah angkat darjat kita semua ketika hidup kita ini, dengan memberikan kita taufik dan hidayah untuk benar-benar bersungguh-sungguh dalam hidup kita, mengagungkan Allah Jalla wa'ala segenap denyut nafas kita, dan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sesungguh-sungguhnya 24 jam insya-Allah. Boleh tuan-tuan? Insya-Allah taala, semoga Allah izin kita bertemu lagi. Kalau berjumpa kuliah akan datang, maka kita sambung jawapan bagi dua soalan yang tuan-tuan tak terjawab lagi dalam kuliah yang kali ini. Insya-Allah taala.
Tuan-tuan, kita berdoa semoga Allah rezekikan kita untuk berjumpa Sya'ban dan tentunya menghabiskan Rajab ini dengan penuh ibadah. Serta yang paling utama, moga Allah rezekikan kita untuk menjadi tetamu Ramadanul Mubarak. Dan moga Allah kurniakan pada kita Ramadan kali ini, maqam puasa kita tidak lagi sifatnya awam, tetapi moga-moga Allah angkat darajat maqam puasa kita seperti golongan khawasil khawas. Allahumma amin. Sekian yang mampu Al-Faqir sampaikan pada malam yang penuh barakah ini. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi tawfiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.